benda tu lah. Taklah, orang pun tak ada. Biar orang ada tu. At least per minit lah. Tak lah, 10 minit 10 minit apa 5 minit kan. Ni Hancai kat Facebook orang ni Kia share tu. Aku beri tanda dulu lah. Okay. Tak, orang masih lah. Aduh. Mesti bini, ada nombor bini pun? Ha? WhatsApp bini aku share, boleh share. Mesti kira, mesti kini WhatsApp. Dah beritahu Kia. Ha? Gitu. Mesti dia cakap social, mesti WhatsApp. Kia, beri social. Okey, baik. Dah cukup ke? Ya, cukup. Berapa orang tengok? 5 orang. 5 orang ke baik? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin-hadirat yang berada, yang sedang menonton sekarang. Kita sekarang untuk tahun 2023 ini adalah kubu kali pertama. Kubu kali pertama yang bertajuk Muammar Gaddafi dan Anarkisme dalam Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik karangan Mansur Fakih. Okey. Pembentang Ben Sali. Jadi nak tunggu lagi. Nama moderator apa? Nama moderator saya Cik Rahman lah. Okey, nama pembentang Ben Sali. Okey, kita tunggu mungkin dalam 5 minit lagi kot. Lama kan? Nama kan? Ni sekarang jam apa? Pukul 8, 6 minit lah. 8? 6 minit. Okey, kita mula. Okey, boleh mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Bismillah. Okay, saudara-saudari ya, moderator pergi sembahyang tu. Kalau ada apa pertanyaan boleh beritahu kat situ, nanti moderator tengok. Okay, jadi moderator dia kat pintu tak? Moderator tak ada kat pintu. Moderator kacau. Kacau moderator. Okey, jadi kita teruskan ya. Pada malam ni adalah sisi kubu 2023 yang pertama. Semalam saya iklankan di story
story Facebook saya katakan saya berasa janggal kerana kubu telah lama tak buat sangat sudah rentak, kubu sudah semakin perlahan. Saya ingat tahun lepas sudah semakin perlahan sudah semakin slow. Jadi agak janggal. Tapi kalau saya fikirkan balik, kalau kubu tak buat, saya cakap juga pada moderator, kalau tak buat dan ramai lagi grup pun bukan buat dah. Dulu kita ada Yutam. Tadi saya ada baca saudara Terry Router ada tulis tentang Lipat Mukasyid pun dah tak ada. Jadi akhirnya buku ini dia hanyalah bersifat urusan individualistik, sekadar seorang pembeli membeli daripada penjual. Beli tu ada orang tanya apa-apa? Komen apa tak ada? Okay. Jadi sekadar urusan seorang pembeli membeli daripada seorang penjual, dan kemudian buku tu hanya dibaca sendiri. Jadi saya fikir saya tak naklah buku hanya menjadi sekadar urusan individu. Jadi saya kalau boleh saya nak mensosialisasikan buku lah. Maksudnya kita turut berdiskusi sebuah buku yang kita beli dan baca itu. Barulah pemahaman itu lebih meluas. Pemahaman, atau jika seseorang itu kurang faham, katalah saya ni menjelaskan tentang Gaddafi ni tidak jelas, ada orang yang mengkomen, yang membaca juga boleh menjelaskan, menambah baik. Jadi kerana itu bagi saya, walaupun saya harapkan pada tahun ini kubu akan lebih banyak siri diskusinya berbanding tahun lepas. Nanti kami akan rekod lah. Kami akan tengok berapa banyak perbincangan yang telah dilakukan tahun lepas, dan saya harap tahun ini akan lebih banyak. Maka mungkin ada kesan yang baik lah. Maksudnya sekarang ni zaman TikTok semua, kita harap diskusi buku akan makin banyak lah. Jadi kubu pun tidak berhasrat untuk menamatkan lagi. Jadi kita nak supaya buku ini dibaca dan dibincangkan. Jadi bukan sekadar proses individualistik, tapi adalah proses sosialistik. Itu buku dibaca, dikongsi, didiskusikan atau diwacanakan, dibincangkan. Baik, tanpa berlengah, pada malam ni kita akan bincangkan tentang karya seorang tokoh yang jarang dibincangkan di Malaysia. Tokoh ini adalah tokoh yang berasal dari Indonesia, dan ini adalah bukunya Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik, karya Dr. Mansur Fakih. Okey. Jadi ini adalah bukunya lah. Buku kalau ikut tengok di poster itu adalah buku cover lama saya ingat. Ini adalah yang baru. Okey. Dr. Mansur Fakih adalah tokoh yang akan kita bincangkan pada malam ini, dan bukunya ialah Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik, terbitan Pustaka Pelajar. Bagaimanapun dalam sesi ini hanya akan dibincangkan ialah 2 bab sahaja dalam buku tersebut. Okey, jadi bab yang saya pilih ialah bab berkaitan anarkisme dan bab berkaitan Gaddafi. Jadi banyak bab lah, tapi kita hanya bincangkan 2 lah. Dan saya fikir pendekatan sebegini adalah lebih baik, tuntas dan adil untuk sesebuah buku yang dirasakan begitu kuat dan berisi setiap babnya. Sebab kalau dulu, kalau kita tengok, kita selalu bincang bahas buku, satu buku dalam masa 1 jam kan. Sedangkan buku tu mengandungi berbagai topik, mengandungi berbagai idea. Bagi saya tu kurang adil lah nak bincangkan satu buku dalam sekitar 1 jam, 2 jam. Sebab tu bagi saya siri diskusi buku yang mantap adalah diskusi buku yang berkala. Contohnya satu buku tu bersiri-siri, sebab buku tu ada banyak bab. Jadi bila kita membuat
satu diskusi, satu buku, dia lebih bersifat summary, tidak begitu mendalam lah. Tapi saya tidaklah kata bahawa lepas ni siapa nak buat macam diskusi buku pun nak kena bincang semua, terpulang lah. Tapi macam saya nak memfokuskan benda inilah. Kita tak adalah untuk semua orang, tapi untuk saya sendiri, saya nampak ini satu benda yang menarik lah. Okay, saya nak lebih mendalam. Jadi saya fikir pendekatan sebegini adalah lebih baik, tuntas dan adil untuk sesebuah buku yang dirasakan begitu kuat dan berisi setiap babnya. Manakah mungkin kita nak bincang keseluruhan bab dalam sesebuah buku yang memuat idea-idea besar dalam masa 1 jam atau 2 jam? Maka pada sesi ini hanya 2 bab sahaja yang akan dibincangkan, iaitu seperti yang tertera di poster. Okey, buku Mansur Faqih ini pernah dibincangkan satu masa dulu oleh Wan Khuzairi, ya. Okey, Wan Khuzairi pernah bincangkan, saya ingat tahun 2021. Jadi buku inilah buku yang sama. Okey, tapi dia saya ingat membincangkan seluruh buku lah. Itu yang saya masukkan perbincangan yang summary, yang berbentuk ringkasan, tidak mencakupi semua hal, tapi baguslah untuk nak orang mengenalkan seorang sarjana yang jarang dibincangkan di Malaysia. Saya fikir ini bagus sebagai permulaan. Sementara buku hijau karya Gaddafi pernah dibincangkan 2 kali sebelum ini di kuliah buku. Pertama oleh saudara Aaron Dinesh dan kedua oleh Iltizam Iman. Maksudnya buku Gaddafi, pemikiran Gaddafi yang tertuang dalam buku hijau telah dibincangkan 2 kali, ya, oleh saudara Aaron Dinesh di Kuala Lumpur dan Iltizam Iman di Johor. Sementara tajuk anarkisme dan berkaitan anarkisme boleh dikatakan beberapa kali pernah dibincangkan. Bahkan tahun lepas Kubu sekali lagi menjemput tim Cukompres untuk berbicara soal anarkisme ini. Saudara Hadri Shah juga pernah membentangkan bukunya dan kefahamannya tentang anarkisme, juga oleh Rauf Razali yang agak kontra tentang anarkisme. Jadi saudara-saudari boleh tengok, kuliah-kuliah semua ni boleh ditonton di Facebook Kubu. Apa yang saya cuba sebutkan sekarang adalah kita nak membincangkan benda ni, buku ni, dia ada satu map tau. Ada satu macam peta. Yang Kubu buat ini, dia walaupun Kubu ini bukanlah sangat intelektual dan akademik, bagi saya Kubu ni lebih bersifat semi intelektual atau semi akademik, tapi kita cuba merintis perkara ini. Maknanya saudara-saudari akan melihat peta ini. Jadi kita bincang jalan lain ni. Ada bab anarkisme ni juga pernah dibincangkan sebelum ini. Cakap pasal Gaddafi pernah dibincangkan sebelum ini. Jadi bila bincang jalan lain, manifesto intelektual organik, dia ada pemikiran-pemikiran yang pernah dijengah sebelum ini. Jadi saudara-saudari boleh menonton kuliah-kuliah ini di Facebook Kubu. Jadi kita tidaklah membuat, maknanya pemikiran para intelektual atau para penulis, para pemikir ni, dia tidaklah sendirian. Dia ada, Mansur Faqih membaca pemikiran orang ni, membaca pemikiran anarkisme. Anarkisme ada jalinan dengan komunisme, dengan kiri, dengan sosialisme. Gaddafi sosialisme. Jadi ini mapping dia lah, peta pemikiran intelektual ni. Ini yang cuba dirintis oleh Kubu secara tidak langsung. Maknanya saudara-saudari boleh lihatlah, kita membincangkan pelbagai tajuk yang berkaitan sebenarnya. Jadi saudara-saudari jika tidak berpuas hati dengan pembincangan malam ini tentang satu tajuk, boleh tengok lagi diskusi yang sebelumnya. Saya sebutkan tadi, Gaddafi telah dibincangkan 2 kali sebelum ini. Anarkisme tahun lepas banyak kali, baik dari sudut yang pro maupun yang kontra. Juga tentang apa lagi? Tentang buku ini lah. Buku ini adalah kali kedua lah, tapi lebih bersifat bab yang akan dibincangkan. Baik. Tajuk pada malam ini dipilih kerana 2 tajuk ini sememangnya ada di dalam buku Mansur Faqih ini. Saya sengaja meletakkan atau mengambil 2 tajuk ini
Selain berpengetahuan terhadap dua tajuk ini, sengaja meletakkan kerana Gaddafi ialah seorang pemerintah yang dikatakan authoritarian. Nak snap sikit ni kamera telefon lah. Buat ada ke gambar Gaddafi. Ini. Tu Gaddafi. Gaddafi ya. Okey. Baik. Ambil jap buku hijau. Tunjuk ya. Okey. Jadi buku hijau ya. Jadi kita telah pun cetak ni buku ni banyak kali ya. Okey. Jadi ini maknanya kita di Kubu ni kita bukan sekadar bervideo, kita juga mengedit, menghasilkan menerbit ulang balik buku-buku yang kita rasa penting, antaranya Gaddafi ni lah. Maknanya kita nak pembaca ni bukan taksub tapi kritikal dan serius. Itu yang kita cuba buatkan lah. Kita maknanya kita taklah sekadar bincangkan satu tajuk kemudian sebulan lagi bincang tajuk lain, tak ada kena-mengena dan tak serius lah. Kita nak lebih serius. Saya setuju dengan terma yang dikatakan authoritarian kepada Gaddafi ni. Maknanya saya tak ada lah, saya nak menafikan pun Gaddafi ni bukan authoritarian. Saya setuju dengan terma yang dikatakan kepadanya ini. Dan anarkisme, kenapa saya juga letakkan anarkisme dalam tajuk pada malam ini ialah anarkisme adalah fahaman yang menolak negara, apatah lagi authoritarian. Menariknya, ini disebutkan sekaligus dengan niat yang positif oleh Mansur Fakih. Maksudnya Mansur Fakih ni disebutkan kedua-dua sosok ini dan ataupun satu lagi fahaman dalam satu bukunya Jalan Lain ini. Bagi saya ini menarik, menunjukkan beliau seorang sarjana komputer tindas yang berfikir eklektiks. Maknanya dia tidak ada masalah. Eklektik ni adalah orang yang tak ada masalah nak mengambil pemikiran yang bertentangan ini. Ini syariati eklektiks. Kalau Mansur Fakih dia masukkan ni dia eklektik, tapi mereka ni mempunyai tujuan yang sama, iaitu tujuan pembebasan. Asghar Ali Engineer juga pernah menyebutkan dan memuji Gaddafi, tetapi tidak menulis apa-apa tentang anarkisme. Kalau dalam buku dia Sembilan Teologi Pembebasan, Asghar ada memuji Gaddafi, tapi beliau tidak menulis apa-apa tentang anarkisme lah, sepengetahuan saya. Maka bila saya baca buku Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik ini, dan perasan tentang Gaddafi dan anarkisme yang dimuatkan sekali dalam buku ini, saya jadi tertarik dan hendak mengupasnya. Okey, itu secara inilah mukadimahnya lah. Okey, kita akan mulakan sehingga jam 9 ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan nanti, baik daripada penonton ataupun moderator, jadi kita akan tamatkanlah pukul 9. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan tajuk, kita boleh bincangkan lah. Anarkisme dimulakan oleh Mansur Fakih. Dalam buku ini Mansur Fakih memulakan anarkisme sebagai sesuatu terma, sebuah terma yang selalu disalahfahami oleh ramai orang, bahkan oleh ahli akademik sekalipun. Ahli akademik pun salah faham tentang anarkisme ni. Anarkisme selalunya ditanggapi sebagai kacau bilau, satu chaotic, disorder. Ini yang selalu orang faham bila disebut, orang ramai faham atau disalahfahami bila sebut tentang anarkisme ini. Jadi bila orang kata anarkisme, orang kata kacau bilau semua. Ada sebuah buku juga, saya ingat Murtada Mutahari, mungkin tak tahulah tajuk asalnya apa, tapi kalau tajuk versi terjemah Indonesia, dia tulis bahaya atau ancaman anarkisme ini. Jadi saya pun tak baca lah buku tu, cuma saya nak beritahu je lah. Cuma nak kata anarkisme ni terma yang selalu disalahfahami oleh ramai. Anarkisme kurang lebihnya kata Mansur Fakih yang adalah yang diambil dari Yunani, yang kurang lebih bermaksud without a rule, iaitu menolak segala autoriti termasuk negara. Ini secara kurang lebih lah terma dia, iaitu tanpa pemerintah dan tanpa pemerintahan, menolak segala autoriti terutama negara. Terutama maknanya banyak autoriti lagi yang anarkisme tolak, tetapi yang paling ditolak adalah negara. Mansur Fakih juga menyebutkan antara pemikir anarkisme awal seperti William Goodwin, Proudhon, Bakunin dan lain-lain. Ini adalah pemikir anarkis yang disebutkan oleh Mansur Fakih dalam bukunya ini. Dan baginya juga
perjuangan Mahatma Gandhi dipengaruhi anarkis seperti Leo Tolstoy, seorang anarkis Kristian. Jadi ini yang disebutkan oleh Mansur Fakih lah. Okey, di kubu jadi saya cuba nak merelatekan perbincangan sulung pada malam ini dengan perbincangan-perbincangan yang pernah dijalankan di kubu dari tahun 2014 sehingga 2022, senarai ataupun perkaitan dia. Di kubu kita pernah membincangkan tentang Proudhon dan Bakunin. Saudara boleh cari sama ada di Facebook live kubu, boleh tengok di dalam videonya, dan juga di YouTube. Jadi ada perbincangan tentang Proudhon dan Bakunin oleh Raja Otek satu masa dulu. Dan Gandhi pula, tadi saya ada sebutkan Gandhi pernah dibincangkan oleh Komrad Karti dari PSM. Dia pernah bincangnya, maknanya tokoh-tokoh ini pernah dibincangkan. Saudara-saudara boleh cari dan dengarkan sendiri. Mungkin satu masa nanti kalau kita cukup kaki tangan ataupun kita ada kemampuan, kita nak podcastkan lah. Cuma Leo Tolstoy kita belum bincangkan lagi lah. Mungkin tahun ni kita akan mulakan lah. Kita harap kita satu hari nanti kita akan boleh bincangkan tokoh-tokoh lain seperti William Goodwin dan lain-lain lah. Tokoh-tokoh lain ini bagi saya, maknanya kubu ini kita bukanlah sekadar, kalau kita tengok ada kat kubu 5 tahun, 8 tahun tu adalah bincangkan Tan Malaka Ali Syariati saja. Tapi kalau boleh kita nak banyak lagi lah tokoh kita nak bincangkan pemikiran mereka. Okey, jadi Leo Tolstoy lah antara kita belum bincangkan lagi, kita akan bincangkan. Terus kata Mansur Fakih lagi, anarkisme ialah perkahwinan antara liberalisme dan sosialisme. Jadi anarkisme walaupun satu fahaman kiri, anarkisme ini juga berbeza dengan komunisme ini. Anarkisme lebih bertunjangkan kepada freedom. Freedom adalah muara atau satu benda yang eksistensial, jis ataupun satu semangat dalam anarkisme ini, freedom. Berbezalah dengan komunis. Jadi walaupun mereka ini sama-sama aliran kiri, tapi ada perbezaan itu. Jadi kata Mansur Fakih, anarkisme ialah perkahwinan antara liberalisme dan sosialisme. Maka kerana itu anarkisme menurutnya ialah sosialisme yang libertarian. Okey, saya nak jelaskan istilah ini. Maka berbezalah dengan Gaddafi dan lain-lain pemimpin negara sosialis atau berhaluan kiri, anti-imperialis yang authoritarian. Maknanya sosialisme pun sampai air pun dah ni. Mak ayat lagi. Ayat lagi. Ada ni ambil. Bayar sikit-sikit. Dah lah. Semua memang air tak. Ada kering. Orang air ni. Baik. Jadi apa? Jadi sosialisme pun dia bukanlah satu garis lurus yang tidak ada perbezaan. Sosialisme pun ada atas bawahnya. Okey, kita mudahkan maknanya sosialisme yang satu arah ialah sosialisme yang libertarian. Saya melihat kelompok yang tak menang lah. Macam antaranya sosialisme yang seperti Trotsky ni boleh katakan lebih libertarian lah. Ini pandangan saya lah. Saya pun saya melihat begitu. Saya rasa ramai lagi orang melihat. Cuma saya tak boleh lah nak sebut rujukan mana dalam bab ni. Kerana saya berfikiran siapa yang melihat ni boleh lihat, siapa yang mengamat ni boleh melihat sendiri. Kerana macam Trotsky dia anti lah pada Stalin, anti pada Stalin Jadi dan mereka juga tidaklah memegang mana-mana tampuk pemerintahan, sekadar menang di beberapa tempat sahaja. Jadi saya berandaian bahawa Trotsky ni adalah juga dalam sosialisme libertarian. Sekalilah Orwell termasuk juga adalah anarkisme ini. Apatah lagi anarkisme memang terang-terang menolak pemerintahan. Dan Trotsky masih percaya lagi pada state, vanguard. Tapi anarkisme menolak benda ini. Sementara satu lagi sudut ialah sosialisme yang authoritarian. Ini termasuklah nasionalis kiri, Stalin, Mao,
apa lagi, Mao China lah, Gaddafi, ada ramai lagi lah. Jadi ada dua, sosialisme authoritarian dan sosialisme libertarian. Tadi saya kata atas bawah, tapi walau macam mana pun kita tak boleh kata juga sosialisme yang authoritarian ni tidak ke bawah. Mereka juga berpihak kepada orang bawah. Cuma mereka lebih kepada tampuk kuasa lah. Mereka berada di pihak kekuasaan. Selalu sosialisme yang libertarian ni, selain anarkisme yang menolak negara, juga adalah golongan-golongan yang tidak memegang pada kekuasaan. Jadi sosialisme ada aliran ya, maknanya sosialisme pun bukan satu. Okey. Tapi saya sebutkan tadi macam nasionalis kiri ni pun banyaklah pergi kepada sosialisme yang authoritarian, macam Fidel Castro, Ho Chi Minh. Cuma Ho Chi Minh ni ya kita pun kurang tahu ya, adakah ia macam negara-negara lain, negara-negara sosialis lain. Okey, Mansur Faqih mengatakan lagi bahawa ada anarkis yang sangat ekstrim pada kanan yang akhirnya menjadi anarki kapitalisme, ANCAP. Maknanya memang dia sendiri mengaku, memang dia menulis bahawa anarkisme ini pun bukanlah selalu yang akan terus berada di garis kiri. Ada juga yang sampai pergi ke hala kanan kerana semangat individualistik dan freedom yang tadi, sampai akhirnya meninggalkan garis sosialistiknya. Akhirnya anarkis ini yang terlalu pegang kepada pegang kepada kekananan ataupun pegang kepada individualistik, akhirnya dia menjadi kanan, ANCAP. Dan ada juga anarkis yang sangat ekstrim pada kiri ni, dia kemudian menjadi lebih keras lah. Ada juga anarkis komunis tapi anarkis komunis ini bukanlah pro kepada state, tapi dia lebih menghala kepada kekirian ini. Jadi anarkis pun ada aliran juga, ada perbezaan juga. Maknanya ada anarkis yang sangat pegang kepada individualistik, pegang kepada egois. Okey, ada seorang pemikir anarkis yang Mansur Faqih tak sebutkan lah, seperti Max Stirner. Max Stirner ni adalah egois lah, satu mazhab anarkis yang egois, sangat meninggikan egonya lah. Jadi tapi Mansur Faqih tak sebutkanlah di sini. Tapi yang dia sebutkan adalah anarkisme pun boleh pergi kepada kanan, iaitu bila melebihkan sangat kepada freedom melebihi sosial. Itu bezanya. Jadi ada satu anarkis yang sangat individualistik dan satu lagi anarkis yang sangat sosialistik. Okey, itu antaranya lah. Bahkan kata Mansur Faqih, Ivan Illich juga adalah seorang anarkis. Ini kita tak bincangkan lagi tokoh ini. Mungkin di masa-masa lain kita akan bincangkan lah. Dan kita akan panggil lah, kalau ada teman-teman yang menonton yang lebih memahami tentang Ivan Illich, kita boleh panggil, bincangkan, bincangkan buku dia. Okey, seterusnya berkait dengan perjuangan sosialisme Gaddafi. Kalau ada soalan boleh baca Kalau ni ada soalan. Okey, Gaddafi dalam buku Mansur Faqih dieja Qaddafi, K-A-D-A-F-I. Saya pernah melihat juga orang mengeja dengan Qaddafi, Q. Kami di sini memilih G lah, Muammar Gaddafi, dengan sebutan ejaan G lah. Okey, Saudara Aaron Dinesh sebelum ini ada menyebutkan tentang kurangnya kajian tentang Gaddafi. Maknanya orang kurang mengkaji tentang Gaddafi. Maksudnya di barat lah. Bahkan kaum kiri juga dilihat seperti tidak menggemari Gaddafi. Dan Mansur Faqih juga menyebutkan hal yang sama tentang kurangnya kajian akademik tentang apa yang dilakukan Gaddafi. Yang bagi Mansur Faqih, Gaddafi lebih berjaya berbanding yang lain-lain. Dan Gaddafi ini lebih bertahan. Kalau tengok yang tak bertahan, kita bagi contoh, kalau Malaysia sebelum ni ada Ahmad Mustamam tak berjaya lah. Dia tak berjaya merebut pemerintahan daripada Tunku Abdul Rahman. Jadi
Ahmad Mustamar pun akhirnya hanya kemudian matilah dalam Parti Rakyat Malaysia. Okey. Kemudian yang angkat senjata pula seperti PKM pun gagal. Di Indonesia ada PKI. PKI pun gagal, tak dapat merebut pemerintahan. Gaddafi berjaya. Jadi Mansur Fakir mengatakan bahawa ini kejayaan Gaddafi. Gaddafi berjaya dan bertahan lama bertahan dia. Dan menurut Mansur Fakir, kajian akademik ini adalah kurang tentang Gaddafi. Yang lebih banyak ada adalah bersifat pelecehan terhadap Gaddafi. Banyak bersifat melecehkan Gaddafi lah. Saya rasa dalam Futurama ada juga part macam kritik dia lah. Kemudian saya sendiri pernah melihat filem Diktator. Saya ingat Sacha Baron yang berlakon dalam filem The Trial of Chicago 7 yang menjadi Abbie Hoffman itu. Dia melakukan filem Diktator. Dia pelakon yang bagus, tapi filem Diktator itu sangat terang-terang mempelecehkan Gaddafi. Mempelekehkan lah. Kalau saudara-saudara boleh tengoklah satu, inilah Hollywood sangat gemar melucahkan orang. Jadi saudara-saudara boleh tengoklah filem Gaddafi tu. Filem Diktator. Tanpa saya nafikan sisi eksentrik Gaddafi ketika tu. Maksudnya Gaddafi ni pun gila-gila juga kan. Bukanlah ketika kita membahaskan tentang ni kita nak memuji Gaddafi terus, tak ada apa salah. Dia pun ada masalahnya juga. Jadi saya katakan tanpa saya nafikan sisi eksentrik Gaddafi ketika tua. Okey. Selepas runtuhnya tembok Berlin, iaitu jatuhnya Soviet Union, dikatakan pengkaji liberalism, ini ialah zaman berakhirnya ideologi, the end of ideology. Dan era ini, era ketika itu, era 90-an, era ini ialah era berakhirnya Perang Dingin, iaitu era selepas Perang Dunia Kedua. Menurut Mansur Fakir, bila dikatakan the end of ideology itu, maksud para pengkaji itu dia nak kata ialah berakhirnya sosialisme, bukan the end of ideology, ideologi liberalism habis. Tak, dia nak kata itu adalah, kata Mansur Fakir, pengkaji nak mengatakan bahawa berakhirnya sosialisme. Tapi adakah sosialisme berakhir? Sosialisme hanya pudar. Hanya pudar. Belum benar-benar tanggal dari pemikiran umat manusia. Maknanya dia pudar. Tapi adakah dia telah tanggal? Tak. Dia masih wujud. Kerana itu ada di berbagai tempat masih wujud sosialisme dengan berbagai variasi. Antara yang disebutkan oleh Mansur Fakir seperti di Cuba oleh Fidel Castro, Che Guevara, masih bertahan sehingga hari ini. Saya tak tahu populasi Cuba berapa banyak. Kalau ikut populasi Libya 5 juta lah. Maknanya lebih kecil daripada Malaysia. Pada masa Gaddafi itu 5 juta. Dalam Malaysia ada 30 juta. Jadi kalau Malaysia ni ada apa? Ada 6 lah. Ada 6 Libya. 6 Libya kan. Malaysia ada 6 Libya. Jadi tapi kalau Cuba 5 juta orang. Itu yang kalau Cuba pula, kalau Libya 5 juta. Itu yang ditakbir Gaddafi lah. Di Vietnam maknanya sosialis, walaupun sosialis tak berakhir, dia hanya pudar tapi tidak benar-benar tanggal. Kerana ada di Cuba, masih ada di Vietnam yang diusahakan Ho Chi Minh, dan di China oleh Mao, dan di Arab yang dipelopori oleh Ba'atism. Kemudian yang juga yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi di Libya. Okey, varian sosialisme yang disebut oleh Mansur ni, semua sosialisme ini yang masih wujud selepas tembok Berlin jatuh, tembok Berlin runtuh, ialah sosialisme dunia ketiga. Sosialisme ini wujud. Ini termasuklah juga Nasserism atau yang diusahakan Jamal Abdul Nasir di Mesir. Maknanya kalau betul-betul tanggal maka tak ada lah sosialisme ini. Tapi ada. Ini sosialisme yang menjadi negara. Belum lagi sosialisme yang berbentuk parti politik. Itu pun juga masih banyak di banyak tempat. Jadi sosialisme tidak benar-benar tanggal dari pemikiran umat manusia. Hanya pudar. Kalau bahasa Abdul Halim Ali ketika dia datang dulu ke sini, ke toko buku rakyat dan bincangkan tentang sosialisme di Malaysia,
katanya sosialisme hanya dipukul pensan dia belum betul-betul mati. Itu kata Abdul Khalid Ali lah. Dipukul pensan dan belum benar-benar mati. Cuba tidak pasti bilakah akan benar-benar bangkit. Jadi projek sosialisme di Libya di bawah Gaddafi, kata Mansur Fakih, tidak ditaja oleh Soviet Union. Jadi sebab Gaddafi pegang Libya itu pada era Soviet Union masih ada, ketika perang dingin. Okey. Dan pada masa itu projek sosialisme Gaddafi di Libya tidak ditaja oleh Soviet Union. Gaddafi mahu melepaskan diri daripada Amerika dan juga daripada Soviet. Gaddafi dikatakan menolak dukungan ekonomi dan ideologi dari Soviet ketika perang dingin. Bagaimanapun jua, dikatakan Mansur Fakih, Gaddafi gagal untuk meyakinkan umat Islam bahawa projek sosialisme yang dilakukannya itu ialah bersandarkan pemahaman yang mendalam terhadap Islam. Okey. Maknanya betul. Kalau kita tengok Gaddafi ni, dia bukanlah kalau dalam buku hijau ayat Quran tak ada lah. Dia berbeza dengan sosialisme Islam Mustafa Sibai. Itu sangat banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun Cokroaminoto. Tapi kalau dalam buku hijau yang dikeluarkan oleh yang ditulis atas nama Gaddafi ni, tak ada ayat Quran, hadis pun semua tak ada. Kerana itu Mansur Fakih tidak meletakkan Gaddafi sebagai antara tokoh sosialisme Islam. Dalam buku ni tentang Gaddafi ni, dalam tulisan ini tidak disebutkan Gaddafi sebagai tokoh sosialisme Islam. Maknanya perkataan sosialisme dan Islam ada, tapi sosialisme Islam Gaddafi tidak ada. Kerana itu juga dalam buku hijau, bila kita belik, sangat kurang elemen Islam di dalam buku tersebut, melainkan elemen kabilah. Gaddafi ni dia percaya kepada kabilah. Dia bukan percaya kepada Islam, kurang lah. Maknanya perkataan ni nak guna ayat Quran, hadis. Kadang bila orang nak merumuskan satu idea, dia nak ambil kemudian nak agama, nak sangkutkannya, banyak dia letakkan ayat Al-Quran, hadis semua. Tapi Gaddafi tidak. Gaddafi tidak berbuat sedemikian. Kalau baca buku Khomeini ke, Syariati itu ada, tapi secara sosiologi lah dia letakkan Qabil Habil. Tapi dia letakkan bab doa. Tapi kalau kita tengok, adakah Gaddafi melakukan hal yang sama? Tak. Dalam tulisan Mansur ini juga disebutkan Gaddafi naik ke takhta dalam kudeta menumbangkan Raja Idris. Pada waktu itu dunia Arab baru sahaja mengalami kekalahan melawan Israel. Pada masa itu ada perang antara Arab dan Israel. Arab kalah melawan Israel. Dan pada ketika itu dunia Arab mendambakan kepimpinan yang agamis, karakter yang Islamis dan tegas terhadap Zionis. Sementara Gaddafi ini lebih kepada sosialisme dan nasionalisme. Dan pada ketika inilah naiknya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin tengah mendapat sokongan yang ramai. Kerana tanpa dinafikan, maknanya pada perang Arab Israel itu, sosialisme tengah mekar. Sosialisme tengah naik di mana-mana. Banyak negara Arab ada rejim-rejim sosialis. Ba'ath pun ada pada masa itu. Dan tapi kalah dengan Israel. Jadi bila kalah dengan Israel ini, semangat Islam naik. Itu yang akhir selain di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, kemudian di Iran naik revolusi Iran, naik revolusi Islam Iran. Okey, menunjukkan bahawa dunia pada masa itu tengah ada satu perubahan, iaitu pada era itu kebangkitan Islam. Pada masa itu dengan Syekh Qutubnya lagi kan. Jadi disebutkan di sini dunia Arab pada ketika itu mendambakan kepimpinan yang agamis, karakter yang Islamis dan tegas terhadap Zionis. Okey. Tapi Gaddafi dia tidak ada ciri-ciri itu. Gaddafi ini dia lebih kepada sosialisme dan nasionalisme. Ini ciri Gaddafi. Dan kemudian interpretasi Gaddafi terhadap agama menurut Mansur Fakih tidak berpandukan fahaman-fahaman para agamawan Islam yang dilihat dan dinilai Gaddafi sebagai pembusukan terhadap Islam.
Jadi Gaddafi memang ada kontra dengan para ulama fikih. Gaddafi ni bukanlah berpengajian Islam, tapi dia melihat dan menilai tu cara pandangan nasionalis dan sosialisnya. Dia bukan menilai sebagai seorang pemikir ataupun seperti Ali Syariati. Dia tidak menilai begitu. Ujar dia, okey, dalam bab tanah, Gaddafi mengatakan tanah adalah milik Allah dan manusia hanya dapat memanfaatkan sahaja. Itu interpretasi dia memang bertentangan dengan ulama fikih, yang banyak menganggap bahawa tanah ni adalah sesuatu yang suci, yang milik manusia itu, yang boleh diwariskan turun-temurun. Tapi Gaddafi tak. Tanah ni adalah milik Allah, manusia hanya boleh usahakan sahaja. Ini semua adalah ciri-ciri state ni, ciri-ciri mereka yang percaya kepada reformasi tanah ni tak boleh diniagakan. Ini ciri-cirinya. Maksudnya seorang yang mengamati dengan benar, mengamati dengan jujur, dia akan melihat benda ni. Jadi seorang yang lahir dalam keluarga miskin, dia tanah keluarganya banyak ni je, dia akan dapat tanah banyak ni je. Sementara orang yang lahir pada waktu yang sama seperti si miskin tadi lahir, tapi dia lahir dalam keluarga banyak tanah, automatik tanah dia banyak. Mana fair ya? Mana keadilannya? Jadi si miskin tadi akan mewarisi kemiskinan mak ayahnya. Yang anak yang kebetulan lahir pada tarikh yang sama, masa yang sama, tapi dia dapat tanah yang banyak. Kat situlah kita kena faham pemikiran bagaimana orang-orang kiri ni berfikir. Banyak orang kiri berfikir menolak keistimewaan ni. Lepas tu Gaddafi ni menggulingkan Raja Idris ni. Jadi kat tanah tu adalah milik Allah. Jadi tanah ni patutnya, okey, kau lahir, kau dapat portion tanah banyak ni, tanah besar ni kan. Ni tanah kau. Kau lahir, tanah sama juga kau dapat. Lebih fair lah. Dan tak boleh niaga kan. Kau dah mati semua, tak ada waris pun, okay, dah tanah ni state ambil balik. State tanam lah gandum ke apa benda kan. Jadi macam tu lah. Itu cara sosialis yang orang kata authoritarian ni. Tapi cara macam ni lah nak selesaikan masalah orang tak ada tanah. Sekarang kita semua duduk serabut cari pasal tanah, gaduh pasal tanah. Padahal sosialis dah lama dah fikir, tanah ni bukan milik individu. Tapi saya percaya ramai yang dengar ni pun tak puas hati, sebab dia orang pun nak membeli tanah banyak-banyak. Sedangkan tanah tu bukan milik kau, milik Allah. Kau tak ada apa-apa. Kau bukan ni. Jadi tanah tu kau boleh pakai, kau boleh manfaatkan, tapi kau tak boleh nak memilikinya. Kau hanya guna pinjam saja. Tapi kita tak ni ya. Kita bukanlah pure sosialis. Sebab tu Gaddafi boleh bagi banyak kepada rakyat dia. Sebab ini yang dia buat. Jadi bagi Gaddafi, menurut Mansur, pemahaman agama, kata Gaddafi ya, pemahaman agama tanpa pemikiran sosialistik membuat golongan agama menjadi naif. Ini satu ungkapan yang menarik ya. Maksudnya bila kau faham agama tanpa pemikiran sosialistik, ini jadi ustaz-ustaz yang tadi saya sembang kawan, ustaz-ustaz mana pernah kita nampak ustaz-ustaz naik train kan? Ustaz semua naik kereta kan? Dia tak boleh fikir. Ustaz-ustaz ni dia tak boleh fikir pasal train, pasal pengangkutan awam ni. Ada tak kita nampak Azaidro naik MRT ke, naik kereta api kan, atau naik bas? Tak ada. Ustaz-ustaz semua boleh fikir mesti naik kereta, naik kereta kan. Nampak tak? Kalau dia naik train baru dia boleh fikir sikit. Tapi dia tak boleh kan, dia kena naik kereta. Jadi kita boleh tengok lah ustaz-ustaz ni macam mana. Jadi dia kata bahawa pemahaman agama tanpa pemikiran sosialistik membuat golongan agama menjadi naif. Itu macam mana dikahwinkan agama dengan sosialistik. Tapi ini bukan dengan meletakkan deretan ayat Quran, tapi dengan pemahaman yang jelas. Ini yang banyak golongan etik ni pun tak faham kan? Kita berfikir agama ni bukan berfikir untuk menjadi sektarian. Kita fikir untuk tidak membuat dunia ni menjadi kucalana. Jadi kita boleh hormat agama ni. Agama dengan urusan dia lah. Jadi agama jadi urusan peribadi. Tapi kita bukanlah nak memusnahkan atau menghancurkan agama. Akhirnya orang halau biru habis. Itu cara Gaddafi dan dia berjaya buat banyak. Nanti saya akan baca lah sedikit sebanyak tentang jasa Gaddafi ni, ataupun apa yang dia buat yang diiktiraf oleh orang luar.
Justru itu revolusi Libya yang diusahakan Gaddafi menerima tentangan golongan fikih, golongan agama menentang apa yang Gaddafi buat ni. Sebab tu Mansur kata tadi bahawa apa yang Gaddafi buat ini bukanlah berdasarkan teori-teori dia ambil pada Quran. Saya melihat apa yang Gaddafi buat ini berdasarkan pengamatan dia. Dia pernah mengatakan bahawa orang gaji ni lebih teruk daripada hamba, daripada pekerja. Kerana orang gaji ni, macam mana orang gaji kan? Orang gaji ni kita pun tak tahu kan. Dia apa? Dia macam ditindas. Dia nak dikatakan pekerja apa? Right. Kemudian dia kena kerja dengan orang tu lama. Right. Nampak tak tu? Dia kata pasal orang gaji ni lebih teruk lah daripada hamba atau pekerja. Jadi kemudian dia pernah katakan bahawa sukan ni bukan untuk kau tengok, tapi untuk kau main. Sukan ni bukan stadium ni bagi dia robohkan je, bagi main. Sukan ni untuk kau sihat, bukan untuk kau tengok. Walaupun saya tak adalah saya setuju, tapi tidaklah saya begitu rigid. Boleh je kita fun-fun dan tengok kan. Tapi betul lah, Secara realitinya, sukan ni telah dieksploit oleh kapitalis untuk menjadi satu industri untuk kau tengok. Akhirnya sukan yang sepatutnya buat kau sihat hanya membuatkan kau menjadi penonton. Maksudnya buat sukan bola ni untuk kau bermain bola, bukan untuk mengkayakan syarikat-syarikat di belakangnya, kata Gaddafi. Jadi pemerhatian ni bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kau, tak. Kau amati, kau tengok. Saya rasa itu yang Gaddafi buat. Dia melihat masyarakatnya semua. Dia membuat rumusan ni begitu. Jadi sosialisme Gaddafi yang diteorikan dalam buku hijau tidak kekal sekadar teori atau bukan kitab suci. Sebenarnya menurut Mansur, ia telah berjaya dilaksanakan pada era Gaddafi. Maknanya Gaddafi buat buku hijau, bukan dia buat buku. Karl Marx buat buku Manifesto Komunis, dia tak boleh lihat hasilnya. Dia tak lihat hasilnya, dia buat, tak lihat. 34 tahun lepas tu, lepas dia mati, barulah berlakunya revolusi 1917 di Rusia. Jauh daripada tempat dia mati. Dia mati di London. Revolusi yang diimpikan berlaku di Rusia, negara yang dia tak pernah impikan sebelum ni pun. Sebab dia berharap, dia menulis tu, revolusi akan berlaku dalam negara maju. Sebab komunisme yang diimpikannya itu akan berlaku dalam negara yang sudah mencapai hyper kapitalis, dah sangat kapitalis, menjadi negara komunis, sosialis kepada komunis. Tapi yang menjadi begitu adalah Rusia, negara yang tidak diimpikannya langsung. Okey, tapi Kamak tak tengok hasil ataupun manifesto komunis tu. Teori yang dalam manifesto tu tak jadi. Syariati pun sama, bawa buku-buku, mati 1977. Revolusi berlaku 1979. Itu pun dia tak pegang juga. Yang pegang adalah geng Khomeini. Tapi Gaddafi berjaya. Dia tulis buku itu. Saya rasa dia tulis buku tu masa dia menang, bukan masa dia tengah kalah, tengah muda remaja, tak. Dia masa dia tulis tu, masa saya rasa lah, saya pun nak tengok lah sejarah buku hijau ni. Saya pernah melihat juga ada satu buku komentari buku hijau ni. Nanti saya cuba bacakan sikit sebanyak lah tentang belakang ni juga lah. Okey, jadi kita kata kat sini bahawa Gaddafi bukunya ada, dan bukunya itu, buku hijau itu bukan, tidak dikatakan bukan kitab suci. Sebaliknya, menurut Mansur, ia telah berjaya dilaksanakan pada era Gaddafi, dan jarak antara konsepsi pemikiran yang termuat dalam buku hijau itu dan praktik ketika pemerintahan sangat dekat. Maknanya dia tulis buku dan dia buat, boleh. Kita hari ni manifesto cakap apa, buku jingga semua dah buang habis lah. Cakap pasal PTPTN yang kena hapus. Walaupun saya rasa hari ni pun kalau tak cakap pun tak apa, kita tak bayar PTPTN pun tak ada masalah. Tak ada kena benda, tak ada apa benda pun yang akan berlaku. Tapi banyak orang politik kita berjanji baru je berapa tahun dan masih hidup lagi. Buku tu dah buang lah, dah tak pakai lah. Tapi Gaddafi ketika memerintah, buku yang ada, praktik berjalan. Jadi kita tak ada lah macam kita ni. Baru banyak dah buku-buku manifesto kita dah dibuat. Daripada zaman Barisan Alternatif,
PR, semua buku tu ada dia campak ke tepi lah. Dah tak pakai lah buku Jingga, mana pakai lah buku Jingga. Jadi manifesto kita lawa lah sampai zaman PH buat manifesto kata bukan kitab suci. Sampai kalau kita tengok ada satu video Wan Saiful Wanjan kata bahawa macam mana dia buat manifesto itu, dia hanya kumpul daripada minit-minit mesyuarat tadi. Tulis kumpul minit mesyuarat, dia tulis, dia kumpulkan jadi manifesto. Itu yang disebutkan dia sendirilah dalam satu sidang media. Jadi memang jauh lah beza kita dengan Gaddafi ni, apa yang dibuat itu. Walaupun bukan semuanya kita mesti setuju dengan beliau. Setiap bangsa menurut Gaddafi harus memiliki agama. Tapi bagi Gaddafi, agama adalah urusan peribadi, sementara urusan awam dan kenegaraan ditegakkan di atas dasar sosialisme. Di akhir bab buku ini, Mansur juga mengkritik atau mencuit sedikit tentang idea demokrasi dan projek neoliberalisme. Maknanya dia kritik jugalah, dia cuit sikit tentang demokrasi ni. Maknanya dalam demokrasi ni kau tak boleh bagi banyak juga kepada rakyat kau. Tapi dalam projek apa yang Gaddafi buat ni, banyak dia boleh bagi kepada rakyatnya. Mansur tidaklah membincangkan pemikirannya yang eklektik itu. Maknanya dia tidaklah, sebab bab anarkisme tadi dan bab Gaddafi ni adalah bab yang berbeza, tapi dalam satu buku. Saya rasa macam kumpulan esei lah. Tapi bila dimasuk dalam buku ni, maknanya Mansur pakai ni tidak ada masalah dengan Gaddafi atau anarkisme ni. Mansur tidaklah membincangkan pemikirannya yang eklektik itu, tapi jelas Mansur tanpa berpusing-pusing sememangnya seorang sarjana yang sangat peduli nasib mereka yang tertindas. Okey, sekarang pukul jam Pukul 9 lah. Memang. Oh, pukul 9? 8.54 5 minit. 5 minit. Ada apa soalan tanya kan? Tak ada setakat. Tak ada setakat ni. Okey, baik, saya rasa saya dah nak selesai ya. Okey, kalau kita semua, saya nak baca sikit apa yang daripada sumber Telesur. Ini adalah satu portal yang pro-sosialis lah, tapi saudara-saudari boleh cek jugalah. Selepas Perang Dunia Kedua, Libya diserahkan kepada Perancis dan Inggeris, dan kedua negara menghubungkannya secara pentadbiran dengan jajahan mereka di Algeria dan Tunisia. Namun Inggeris menyukai kemunculan monarki yang dikendalikan oleh Arab Saudi dan disokong oleh PBB, dinasti Sanusi, yang memerintah negara itu sejak kemerdekaannya pada tahun 1991 di bawah pemerintahan Raja Idris I, yang menjadikan Libya dalam jumlah yang tidak jelas sementara mempromosikan kepentingan ekonomi dan ketenteraan Inggeris. Ketika simpanan minyak ditemui pada tahun 1959, eksploitasi kekayaan tidak membawa manfaat kepada rakyat. Minyak ditemui, tapi rakyat tak ada apa-apa juga. Menurut penganalisis politik Thierry Mason, semasa pemerintahan monarki, negara ini terperosok dalam kemunduran dalam pendidikan, kesihatan, perumahan, jaminan sosial antara lain. Tahap literasi yang rendah amat mengejutkan. Maknanya orang tak boleh membaca. Ini masalah yang serius kalau orang tak boleh membaca. Tapi kita di Malaysia hari ini bukan masalah orang tak boleh membaca, orang tak minat membaca. Ini adalah satu benda yang perlu dipikirkan lah. Tapi pada era itu, pada ketika sebelum Gaddafi naik, literasi yang rendah amat mengejutkan. Menurut Mason, hanya 250,000 orang penduduk dari 4 juta yang dapat membaca dan menulis. Itu saya kata penduduk pada masa Libya tadi 5 juta, tapi pada era ni adalah 4 juta lah. 5 juta tu adalah statistik sekarang. Hanya 250,000 orang penduduk dari 4 juta yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 1969, dinasti Sanusi digulingkan oleh sekelompok perwira yang diketuai oleh Kolonel Muammar Gaddafi, yang menyatakan kemerdekaan sejati dan menyingkirkan dominasi kuasa asing dari negara itu. Salah satu polisi segera Gaddafi adalah berkongsi faedah dan kekayaan kepada semua rakyat Libya. Kepada semua dia berkongsi faedah dan kekayaan kepada semua rakyat Libya. Dan revolusi Libya, kalau saudara-saudari tengok, dia adalah revolusi yang tak menumpahkan darah. Setahu saya lah, cuba cari lain, kalau ada jumpa darah bagi tahu. Tapi kerana pada masa itu Raja Idris tidak ada di situ, dia berada di luar negara. Jadi itulah saya tengok Gaddafi ni agak menarik sosoknya, agak macam kelakar lah juga kan. Kelakar. Dia kudeta. Kudeta tanpa darah. Revolusi lah dia buat. Dia bukan setakat nak menukar pemimpin, tapi dia merubah landscape politik Libya. Kita akan kembali lagi ke tajuk Libya ni nanti. Saya pun ada jumpa
buku tentang Libya ni, nanti kita bahas yang lagi. Mungkin tak, macam saya cakap lah, mungkin tak semua topik, tapi kita akan mungkin 2-3 bab kita akan bahas kan. Okey, jadi kalau tengok itu dia berkongsi kekayaan ni kan. Maknanya revolusi yang berjaya lah. Dan saya pun fikir juga, kenapa dia ni tak dikaji sangat. Adakah kerana keegoan bangsa kulit putih terhadap orang timur, baik dia kiri ke kanan ke, apatah lagi kanan, yang kurang memandang bahawa ada tempat yang boleh membuat lebih bagus daripada di negara barat. Saya kadang melihat macam tu. Dia ada satu sisi Western memandang orang timur sangat lemah dan rendah. Dan kan orang timur boleh buat revolusi tanpa darah kan, di setengah tempat lah kan. Walaupun dengan cara authoritarian, tapi kalau dengan cara demokrasi boleh buat orang lagi lapar, macam mana? Sejak Gaddafi berkuasa, minyak telah menjadi sumber utama di tangan pemimpin Republik Arab Libya yang baru diisytiharkan. Kemenangan Revolusi 1969, ini adalah 10 tahun sebelum Revolusi Iran. Revolusi Libya pada 1969, Revolusi Iran pada 1979. Kemenangan revolusi ini menandakan pergeseran paradigma, menggerakkan pemerintahan baru itu untuk menggunakan pendapatan minyaknya untuk meningkatkan langkah-langkah pengagihan semula di kalangan penduduk, menghasilkan model baru pembangunan ekonomi dan sosial untuk negara. Itulah kegunaan minyak. Untuk kau kayakan rakyat kau. Tapi setengah pemimpin kita bila kayakan rakyat, orang kata cash is king semua kan. Dan kan baguslah kau kayakan rakyat kau. Kadang-kadang perspektif lokal dan nasional ni kurang diberi perhatian. Kita terlalu menumpukan pada internasional, sedangkan isu lokal dan nasional ni juga isu yang penting. Jadi saya melihat Gaddafi berjaya lah sangat. Saya respect beliau. Ya, ada gambar tu. Dia ada patuh lah. Kita ada buat t-shirt dia. Ada cawan lagi kan. Cawan lagi kan. Tak show ni. Apa kata orang tak setuju lah, buat cawan semua kan. Tapi saya nak kata bahawa Gaddafi memikirkan tentang lokal dan nasional ni. Dia boleh bagi kepada 5 juta rakyat dia. 5 juta tu statistik baru lah. Ya, okay, 4 juta ni disebutkan sebelum tu. Jadi Gaddafi boleh buat. Kita fikir internasional ni masalah kat banyak aliran kiri pun kan, terlalu memikirkan internasional semua kan. Tapi masalah lokal dan nasional tak boleh diselesaikan. Akhirnya yang menang di peringkat lokal dan nasional adalah orang kanan. Kerana kiri lebih memikirkan isu luar, sementara isu dalam dia tak boleh fikir. Akhirnya lokal dia tak dapat, nasional dia tak dapat, internasional pun tak dapat. Kerana kurangnya pemikiran, pemahaman tentang isu-isu lokal dan nasional. Menurut penganalisis, antara langkah kedaulatan ekonomi yang mendorong dasar Gaddafi adalah nasionalisasi pelbagai syarikat minyak barat seperti British Petroleum BP dan Penubuhan National Oil Corporation NOC yang mencirikan konfigurasi yang lebih model sosialis. Itu yang dibuat. Sepanjang tempoh pemerintahan Gaddafi, program sosial yang bercita-cita tinggi dilancarkan di bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pekerjaan awam dan subsidi untuk elektrik dan makanan asas. Dasar-dasar ini membawa kepada peningkatan yang besar dalam keadaan hidup rakyat Libya dari menjadi salah satu negara termiskin di Afrika pada tahun 1999 hingga menjadi pemimpin benua dalam Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2011. Boleh cari sendiri ya. Bahkan program pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu 2010 menganggap Libya sebagai negara pembangunan tinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Okey, itu yang dibuat oleh Gaddafi lah. Akhirnya rakyatnya kerana termakan oleh Amerika punya projek demokrasinya, akhirnya jadilah apa yang berlaku lah. Banyak saudara-saudara boleh tengok dapat kebebasan tapi hancur segala-galanya. Jadi saya cuba nak menyebutkan daripada Zain Mahmud seorang wartawan. Ketika buku ni nak dibuat, dia kata aku sokong penerbitan semula buku revolusioner ini. Ini adalah Muslim Komunis Manifesto, kata Zain Mahmud, Pak Zain. Ada satu khabar menyatakan ia adalah hasil rumusan satu panel pemikir Jerman Timur yang dilantik oleh Gaddafi untuk menggubal satu sistem Marxis yang sesuai dengan kondisi negara Muslim. Buku ini membimbangkan Barat, dia kata Zain Mahmud lah. Jadi kalau saudara-saudari tengok, saya boleh Gaddafi ni bukan seorang pemikir. Ini pada satu je, Gaddafi tak ada buku-buku lain, setahu saya juga kan.
Tapi kalau Gaddafi, kalau dia tak suruh panel dari Jerman Timur buat pun, buku ni adalah hasil pengamatan, hasil rumusan seorang yang jelas terhadap nasib anak bangsanya. Bila dia betul-betul jujur melihat nasib anak bangsanya, inilah dia akan hasilkan. Sebab kalau tengok buku dia yang ditulis ni macam stadium, macam orang gaji yang dia kata pekerjaan yang tak patut ada. Sebab orang patut buat kerja rumah je sendiri. Takkan cuci baju pun nak ada orang gaji, kan? Habis tu orang dalam rumah ni bagi anak kat orang gaji. Kalau baca pemikiran Gaddafi ni, dia sangat tribal. Dia percaya pada benda tu. Kita harus buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak harap nak bela anak pun nak bagi kepada orang gaji. Dia percaya kepada benda yang macam basic lah, basic yang sepatutnya orang-orang buat. Ini adalah antara pemikiran yang tidaklah disalut dengan idea agama, tapi sangat bersifat puak lah. Dia percaya begitu. Okey, seterusnya pada Mansur Faqih ni. Ini ayat yang kita tadi telah disebutkan. Saya cuma nak sebut kan. Segenap pergumulan pemikiran, praktik kenegaraan dan kehidupan sosial politik yang dikembangkan dan diuji cuba oleh Gaddafi tercermin dalam bukunya The Green Book. Apa? Soalannya. Buku itu merupakan catatan praksis dan atau refleksi dan aksi mengenai satu revolusi sosial di mana Muammar Gaddafi juga menjadi pelaku revolusi sosial tersebut, kata Mansur Faqih tadilah. Okey. Okey, muncul soalan. Okay, kita ada satu soalan daripada Cik Mushida Salma. Soalannya adalah, adakah sosialisme lebih terdedah dan mudah untuk kerajaan menjadi korup? Menarik soalannya. Satu soalan ni ada lagi? Satu ya. Okey, baik. Terima kasih ya kepada saudari Murshidah Salma. Buku ni kalau belum ada boleh beli ya. Saya nampak saya pasang saudari ada beli di Shopee ya. Nanti boleh beli lagi kalau belum beli. Terima kasih kepada tanya soalan. Adakah sosialisme boleh membuat satu kerajaan menjadi korup? Adakah sosialisme lebih terdedah dan mudah untuk kerajaan menjadi korup? Saya nampak ada potensi ya, betul. Sebab kerajaan sangat berkuasa. Saya tak nak apologetik ya. Saya tak nak menafikan kata tak betul, memang betul. Ada chance lebih terdedah pun mungkin ya. Kerana salah satu saya fikir kelemahan ciri sosialis authoritarian ni adalah lawan dia lah, iaitu kurang demokrasi itu. Lepas tu kalau saya dalam China ni, saya suka orang kata dan China ni bukanlah satu negara yang komunis, tapi adalah state capitalism. Ini state yang menguasai, betul lah. Dia membenarkan perniagaan semua. Kalau saya setuju. Cuma kekurangan ni adalah kekurangan demokrasi tu. Itu yang jadi susah sikit. Walaupun saya setuju dengan negara-negara begini, saya pro kepada mereka, tapi ialah untuk berlawan dengan pihak barat ni, maknanya kita bagi kena praktik lah. Demokrasi tu suka tak suka dia. Mungkin yang boleh dibuat lah sosialisme yang authoritarian ni, ekonomi kena dikawal. Tanah, semua orang kena dapat tanah. Kalau dia nak usahakan tanah, kerajaan kena bagi. Hospital, ubatnya harus dimonopoli kerajaan, bukan dimonopoli oleh swasta. Bila dimonopoli kerajaan, kita dah ditanamkan, sebab kita telah lama dijajah pemikiran oleh PH, bahawa apa yang kerajaan government buat ni tak bagus. Akhirnya membuatkan kita nak berdiri, nak banyak benda-benda swasta ni. Dan kan benda-benda asasi ni patut kerajaan kontrol dengan harga murah dan sebagainya. Percuma lagi bagus. Jadi tapi perniagaan, benda-benda yang bukan asasi ya, saya rasa macam jual buku pun okey. Tapi kalau kita nak state buat, contoh DBP sebagainya, biarlah banyak buku dibuat dan lebih harga murah dengan konten yang menarik. Dan mungkin
state, okay, contoh kita orang boleh jual buku tapi mungkin harga buku kurang. Harga buku kerana state telah support, state telah bagi subsidi lah. Jadi kita boleh menjual buku dengan harga yang murah dan orang ada duit untuk beli buku. Itu yang dilakukan pada zaman Najib. Tak terdedah pada korupsi, ya, memang ada lah bila kerajaan terlalu kuat dan pembangkang pun lemah. Tapi maknanya adakah dalam kapitalisme pun tak ada? Tapi soalan saudari adalah adakah sosialisme lebih terdedah? Saya rasa ya, kerana kalau kita lebih tertutup, kita tak ada parlimen, kita hanya state yang berkuasa, bagi saya memang itu problem lah. Tapi kena faham juga, orang kata di China bukanlah tertutup seperti mana yang kita faham, iaitu tidak ada langsung pemilihan. Walaupun dia orang ditadbir oleh Parti Komunis Cina, dalam Parti Komunis Cina ada pemilihan. Dia bukanlah dia bukan demokrasi macam Malaysia, tapi dia ada demokrasi dia sendiri. Kita duk kata nak demokrasi sangat. Amerika tu pun hanya ada 2 parti je, 2 ni je, Republikan dan Demokrat je yang terkenal. Mana ada? Adalah parti kecil yang kau tak kenal, tapi Demokrat yang 2 yang terkenal, yang besar tu 2 je. Kita ni yang banyak sangat ni kan, tak padan kecil kan. Demokrasi terlalu banyak. Adakah ini bagus? Ini memang dah soalan yang dah jauh lah pada yang ditanyakan. Tapi kalau tanya saya, terdedah pada korupsi, betul. Ada can lah yang tinggi juga. Tapi dia kena ni lah, kena selalu, maknanya daripada golongan kiri sendiri harus banyak juga melakukan refleksi lah. Maknanya kena cuba terbuka dan transparent juga lah. Ada benda-benda kita kena transparent. Tak boleh lah tutup atas nama ideologi. Maknanya ada benda kena transparent. Tak semestinya semua. Tapi benda-benda maklumat dalam negara tak boleh lah dibocorkan kepada luar. Tapi tak boleh lah, bagi saya tak boleh lah kita nak tiru model luar. Tapi kalau Malaysia ni, kalau saudari pun orang Malaysia, saya pun orang Malaysia, kalau tanya pada saya, sosialisme di Malaysia ni kena ada cara dia lah. Kena transparent. Ada benda yang bersifat rahsia tak boleh didedahkan lah. Tapi kita banyak benda ni yang tak patut buat, yang kena lebih terbuka, kita kena terbuka. Barulah kita boleh mengurangkan elemen-elemen negatif dalam sosialisme itu. Tapi saya percaya saudari mesti setuju yang bila kalau saudari menonton dari awal tadi, saya kata tanah tadi tanah ni patut apa kan? Patut boleh ke diniagakan kan? Tanah ni patut ke dilebihkan orang luar? Contohnya buat untuk apa? Orang daripada China ke apa kan? Bagi dia orang duduk beli. Ataupun tanah ni milik orang-orang sini lah, orang lokal, orang-orang warga negara. Itu, jadi inilah projek-projek sosialis. Terdedah pada korupsi, saya nampak ya. Cuma cara nak atasi dia adalah kena lebih terbuka lah. Lebih terbuka, dan orang kiri pun tak boleh lah arrogant sangat. Maknanya ada benda yang salah kita, kekurangan kita kena akui, kena baiki lah. Itu cara saya memahami kiri dan sosialisme itulah. Saya pro pada state, tapi state yang kena selalu dimuhasabahi, direfleksi balik. Barulah kita tak jadi macam di Libya era Gaddafi. Kita boleh memperbaiki diri kita. State kuat, tapi state yang macam mana? State yang menjaga kebajikan rakyat dia. Nak jaga kebajikan rakyat tanpa korupsi dan diktator macam mana? Kena selalu refleksi lah. Kena banyak buat perbincangan. Kena banyak kena ada rule lah. Benda yang takkan boleh terkacau kan. Tanah ni patutnya milik apa kan? Tanah yang tak digunakan, ada orang nak guna tanah, patutnya diberikan. Peniaga nak berniaga, kena diberikan tempat. Itu sepatutnya. Bukanlah state berkuasa, state tak jaga kebajikan rakyat, ambil tanah tapi tak ni. Apa soalan ni? Jadi itulah saya punya ni lah. Yang kena ada jugalah pengawalan dan pengawasan lah. Memang susah lah, kompleks juga soalan ni sebenarnya. Cuma saya percayalah memang ada. Memang kita nampak sosialis terdedah lah kepada korupsi itu. Sama juga dengan kapitalis. Tapi ciri kapitalis ni dia terbuka. Jadi sosialis selaku yang mengatakan mereka lebih baik, kena tunjukkan jugalah. Maksudnya sosialis ni kalau dia buat korak, dia lagi teruk lah. Sebab dia macam Islam jugalah.
orang kafir buat korak dengan orang Islam buat korak, orang bukan Islam buat korak, memanglah sama-sama korak. Tapi orang Islam patut rasa lagi malu lah, sebab dia percaya dia benar. Sama juga dengan orang sosialis. Kalau dia buat korak, dia buat salah, dia patut lebih teruk hukuman dia. Patut salah. Sebab tu di Vietnam dan China tak silap saya. Sebab tu orang kiri ni dia bagi saya, dia tak perlu saya cakap pun, orang kiri ni selalu refleksi juga diri dia orang. Jadi orang di Vietnam dan China tembak orang koruptor. Nampak tak? Macam mana cara dia kan tak adalah dia orang korup dia biarkan. Korup ada tapi pergi tembak terusan. Jadi itu caranya lah, refleksi. Jadi kalau kiri maknanya tegas lah benda tu kan. Kalau ada korup pergi buat. Execute the problem. Jadi jangan kata kiri tak korup. Ada kiri korup tapi adakah kiri tak atasi? Atasi. Itu antara caranya lah. Kita mungkin tak buat lah. Kenapa kita tak buat? Adakah kita ikut sosialis? Tak. Kan? Koruptor mana ada dia tembak. Maknanya siapa yang ada masalah tapi tak nak atasi? Negara-negara yang praktis kapitalis lah. Dia orang korup mana ada tembak semua. Soeharto pun tak ditembak. Tapi di negara komunis dibuat benda tu kan. Kita benci hukuman kasar, tapi komunis tanpa berlengah execute the problem. Saya pernah baca kat mana masa Fidel dan Che Guevara pergi gerila lautan, kalau ada orang-orang pergi ganggu orang kampung, perempuan ke apa, orang ni akan dihukum. Hukuman keras lah. Che Guevara pernah tembak ahli pasukan dia sebab ahli pasukan dia rogol orang kampung. Ini moderator masuk lah. Tapi komentar daripada moderator. Tapi itu betul maknanya orang komunis pun tegas lah. Orang komunis bukan tak tegas dengan orang dia sendiri. Orang kiri pergi kacau orang dalam hutan, kena hukuman keras. Maknanya orang kiri ni walaupun ada masalah, tapi dia tak refleksi pada diri dia. Orang-orang ni dia akan lebih tegas dengan orang dia nanti kan. Itu maknanya kiri. Kalau saudara faham, kiri sosialisme ni sekali lah. Maknanya terhadap benda macam ni, kita tak menafikan, kita tak kata benda tu, kita tak sapu masalah tu buah kapet. Kita kata ada cara nak mengatasinya. Saya cakap lah, di Vietnam dan China ada. Saudara Cik Rahman pun cakap tadi, Cik pun pernah buat macam tu di masa zaman dia bergerilawan. Maknanya orang kiri kata masalah tu ada, tapi kita akan execute the problem. Potong terus daripada virus tu merebak. Saya akhir kan, kalau tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey. Kau nak tekan tak? Tak. Aku nak habiskan dengan ni, dengan kata akhir. Buku hijau English atau The Green Book ni adalah buku ringkasan kepada falsafah politik pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1975. Maknanya selepas 69 lah. Selepas lebih kurang 15 tahun selepas kemenangan revolusi Libya itu, selepas berjaya menumbangkan Raja Idris I. Ianya dibuat sememangnya untuk dibaca oleh semua orang. Maknanya kalau saudara-saudari baca ni, memang fahaman tak adalah berbelit-belit sangat. Dikatakan buku ini terinspirasi dari The Little Red Books, petikan-petikan daripada Mao. Kedua-duanya, buku hijau dan buku merah, buku Mao tu disebarluaskan baik di dalam dan di luar negara mereka, dan ditulis dengan bahasa yang mudah, gaya yang difahami dengan banyak slogan yang tidak dapat dilupakan. Semasa perang, ini kalau nak sejarah je lah. Semasa perang saudara di Libya, salinan buku hijau dibakar oleh penunjuk perasaan anti Gaddafi. Ini masa perang revolusi Libya itu, revolusi untuk menjatuhkan Gaddafi ni, atau perang saudara di Libya, buku hijau telah dibakar lah oleh penunjuk perasaan anti Gaddafi yang agak tolol. Jadi mereka telah membakar buku hijau ini. Akhirnya mereka pun, nasib mereka pun dibakar. Jadi saya ingat yang tu saja. Ada persoalan lagi? Tak ada? Okey. Kita tak ada apa-apa soalan lagi lah daripada ni. Tak ada. Habis lah. Okey. Jadi memang itulah. Jadi kita akan tengok macam mana kalau kita ada pembentang baru, atau saya ingat saya nak buat tajuk lagi, kita akan buat minggu depan. Kita cuba tahun ni nak lebih rancak daripada tahun lepas lah. Jadi saya ingat saudara-saudari yang menonton menjadi penonton setia Kubu selama ini, agar dapat teruskan bersama kami. Kita akan teruskan lagi. Kalau saudara-saudari nak membentang tajuk buku dan sebagainya, boleh beritahu kami. Kalau tajuk yang bagus, boleh beritahu kami. Kita akan teruskan. Jadi saya sudah hello dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi pada sesi yang lain. Dah.